Ummatan wasata itu adakah merangkumi kita yang dalam zaman yang terkemudian ini dalam keadaan kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah? Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini. Jadi dari sini kita dapat tahu bahawa ummatan wasata bukan hanya para sahabat, tapi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup zamannya, yang sampai pada hari ini adalah khiyarul ummah dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi of course apabila dibahas tentang umat Nabi Muhammad, khiyarukum, yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Lalu tabi'in. Ini yang dipanggil dengan as-salafus salih. Yang datang setelah 3 kurun pertama dipanggil dengan al-khalaf. Jadi as-salaf itu adalah fatratun zamaniyatun, iaitu fase waktu. Bukan madhabun. Bukan sebuah madhab, tapi dia adalah fase waktu. 3 kurun yang pertama seperti yang warid di dalam nas. Itu dia insya-Allah. Okey, baik. Soalan berikutnya di WhatsApp Konti, ada yang bertanya dari sahabat pendengar kita ini, ingin tahu tentang jika Al-Quran itu diturunkan sebagai panduan atau rujukan bagi umatnya, mengapa isi di dalamnya ada yang kita tidak fahami maksudnya? Sebagai contoh, ada huruf awal dan banyak lagi beberapa terjemah yang kita mungkin tak tahu. Mohon pencerahan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di dalam hadis, memang Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis, kalau tak salah Ibnu Abbas atau Abu Hurairah, saya lupa, tapi ada dalam kitab Al-I'lam bahawa ada ilmu yang tidak dizahirkan dan ada ilmu dizahirkan kepada sebahagian dan tidak kepada sebahagian yang lain. Buka dalam Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari Al-Hafiz, dalam kitabnya Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, dia ada sebut. Jadi ada sir-sir yang tidak dibuka. Mungkin orang awam bila tahu benda tu akan susah untuk mereka handle diri mereka dalam hal perkara tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini adalah rahsia yang Allah SWT beri kepada mana-mana orangnya yang dipilih. Ini. Jadi sebab itu ulama-ulama membahas tentang huruf-huruf yang awal, disebut oleh Al-Imam Ahmad Zarruq bahawa dia ada sir-sir yang hanya diketahui bagi kalangan orang-orang tertentu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang zahir ini yang wajib diketahui oleh seluruhnya. Yang fardu ain. Yang lain itu adalah tiada kena-mengena dengan fardu ain. Itu insya-Allah. Okey, baik. Satu lagi soalan, Doktor. Sahabat kita berada di Negeri Sembilan bertanya, Doktor, adakah kita mempunyai kelebihan berbanding umat yang lain? Iyalah. Kelebihan kita iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Di mana kalau umat lain, umat Bani Israel mendapat Taurat dan Taurat telah dinasakh. Umat Nabi Isa alaihissalam mendapatkan Injil dan Injil juga sudah dinasakh. Sudah dirombak. Dan juga Zabur diturunkan kepada umat Nabi Daud, juga Bani Israel, juga telah dinasakh. Suhuf Ibrahim, suhuf dan lain-lain. Tapi bila datang Al-Quran, sampai sekarang masih relevan. Sampai hari kiamat nanti. Dan hukumnya tetap sabit. Terbukti Al-Quran sampai hari ini tak ada yang boleh challenge. Itu terbukti ke tidak? So apakah itu tak cukup nak menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad ni ada kelebihan dibandingkan umat yang lain? Of course. Itu. Kita boleh lihat ulama-ulama Islam. Ilmunya, kitab-kitab dikarangnya dalam berbagai fan ilmu. Islam membahas every single thing. Hukum perkahwinan, hukum muamalah, hukum peradilan pun dibahas. Hukum siasah pun dibahas. Ulama-ulama Islam membahas. Semuanya berasal daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan juga dalil-dalil yang lain. It's very syumuli. Islam itu. Holistic. Every single, semua perkara dibahas dalam Islam. Sekecil-kecil. Muamalah, saya cakap.
Saya nak tahu agama mana atau umat mana yang membahas semua jenis muamalah. Adanya riba, adanya perbahasan tentang mudharabah, musyarakah, qirat, qardu, qirat, apa itu semua. Ni. Itu kena tahu. Apa jual beli, transaction, memiliki syarikat, perkongsian bersama, pinjam duit, hutang duit, investment, kan, simpan duit, itu semua dibahas secara detail. Secara detail. Belum lagi bab lah. Itu dia, insya-Allah. Okey, baik doktor. Satu soalan yang baru kita dapat di talian Facebook kita. Ada yang bertanya di sini, namanya Ibrahim Ahmad bertanya. Doktor, dalam Al-Quran ada ayat yang bermula dengan kuntum khairal ummat. Okey, tetapi tidak disebut antum khairal ummat. Adakah bermaksud kuntum itu merujuk juga kepada kita umat akhir yang tidak pernah berjumpa Rasulullah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum. Apa makna kuntum? Kuntum dari perkataan kana yakunu kaunan. Okey, kana tu fi'il madhi, dia dia fi'il yang amil nawasih. Amil nawasih ni yang merombak susunan mubtada dan khabar. Dia kemasukan domir antum tapi yang muttasil kita panggil. Kuntum lah jadi kuntu, kuntum. Adanya kalian semua itu adalah khaira ummatin. Bukan berarti iaitu bukan yang datang setelah ni, tak hanya yang zaman Nabi sahaja, tak. Kuntum itu apabila fi'il madhi. Fi'il madhi, sighat madhi diletakkan dalam satu statement menunjukkan erti takkid. Kukuh. Iaitu benar-benar. Macam boleh kita nak terjemah tu, kalian semua, kuntum. Adanya kalian semua itu khaira ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Jadi dia pengukuhan sebenarnya. Mengukuhkan bahawa umat Nabi Muhammad ini di zaman sahabat dan setelahnya yang ikut tartib berdasarkan hadis yang lain menunjukkan adalah sebaik-baik umat. Itu dia, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita bawakan pada petang hari ini iaitu menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang ada keistimewaan dibanding dengan umat-umat yang lain. Kalau dibicara apa sahaja, boleh buka dalam kitab yang membahas perkara ini. Akan tetapi, boleh kita isyaratkan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi kita mendapat penghormatan Isra' wal Mi'raj. Dan ini wajib kita iman. Bahagian daripada akidah kita. Dalam kitab-kitab akidah, seperti Jawharatul Tauhid, membahaskan bahawa Isra' wal Mi'raj itu benar-benar jadi secara jaga, bukan dalam tidur, dan wajib kita imani. Misalnya, dan juga seperti adanya kita diturunkan Al-Quran yang mana ia menjadi panduan kepada umat Islam sampai hari kiamat nanti dan masih relevan, insya-Allah. Baik.